Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Artinya, barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik, atau hendaklah diam ia. Nah, lo ni kita duduk kecek mengenai sifat mazmumah, iaitu sangat suka berkata-kata, sangat suka buang, sangat suka bercakap benda-benda yang tiada faedah. Bercakap benda yang tidak ada faedah, yang tidak membawa kepada dosa, itu juga sia-sia. Apatah lagi kalau kecek benda-benda yang menyebabkan dosa, yang menyebabkan fitnah, memalukan orang, membuka aib orang. Lah ni macam-macam lah. Maka ada orang ni suka mengkritik, suka komen, suka goni. Ni perangai lobo berkata-kata. Maka perangai lagu ni mazmumah, tidak disukai, mazmumah. Katanya Nabi, siapa dia beriman dengan Allah, percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, dan percaya dengan hari kiamat, percaya dengan adanya balasan syurga neraka. Semua perbuatan dia akan dihitung pada hari kiamat. Semua benda-benda itu, kalau percaya kepada Allah, maka hendaklah ia berkata benda comel. Kecek benda molek, kecek benda comel. Jangan kecek benda tak comel. Ataupun kalau dia tak boleh kecek benda comel, tak ada idea ke, tak ada apa ke, maka hendaklah ia diam. Jangan berkata benda tak comel. Benda sia-sia pun tak berapa disukai dah, apatah lagi kalau benda haram. Sabda Nabi lagi, man yatawakkali bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkallahu bil jannati.
Artinya barang siapa menjamin ia barang siapa bagiku akan bagai di antara dua tulai dagunya. Lahyai. Lihyah janggut. Lahyai tulai. Apa maksud janggut? Benda yang tumbuh di atas tulai janggut, tulai keng ni. Maka tulai keng ni dipanggil lahyah. La bagi atas, lahyah. Nah, maka tulai ni ada dua ni, tulai ni, lahyah ni. Maka hok rambut tumbuh di atas dia dipanggil lihyah. Nabi kata siapa dia yang menjamin, berani jamin di hadapan aku dua benda di antara dua tulai janggut dia, yakni mulut. Benda di antara dua tulai janggut dia. Dua tulai dagu dia, dagulah lahyah. Dan dua kaki dia, anggota di antara dua kaki, yakni faraj. Siapa dia berani jamin, mulut dia tak kecek benda jahat, mulut dia tak kecek benda sia-sia, mulut dia tidak buat benda-benda yang menyakiti hati orang mukmin. Nescaya aku jamin baginya akan syurga. Dua benda kalau dia anggota ni di antara dua tulai janggut dan di antara dua kaki, yakni farah. Siapa dia jamin dua anggota tu tak buat benda yang tak betul, maka katanya Nabi Muhammad, aku jamin syurga. Mau berani jamin kau dok dua anggota ni? Kalau mau berani jamin, aku jamin syurga bagimu. Dan dikehendaki dengan bagai yang antara dua tulai dagu itu lidah, mulutlah lidah. Dan yang dikehendaki dengan bagai yang di antara dua kaki itu farah. Dua benda tu kalau kita jamin, maka Nabi Muhammad jamin ke syurga bagi kita. Dan ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lebih banyak bagai yang masuk ke ia bagai ke dalam api neraka. Katanya ada orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gapo dia kau anggota yang banyak memasuk ke orang ke dalam neraka? Tangan ada maksiat dia, goni ada maksiat dia. Gapo dia kau anggota yang menyebabkan ramai manusia masuk dalam neraka dengan dua anggota ni? Gapo dia gak hok paling banyak sekali menyebabkan orang masuk neraka? Maka bersabda ia, katanya Nabi, dua yang berlubang. Dua lubang. Gapo dia? Pertama mulut berlubang. Keduanya farah, kemaluan. Maka dua ni lah banyak menarik, banyak menghumbai ketua dia ke dalam api neraka. Sabda ia Nabi lagi, man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasura zunubuhu, wa man kasura zunubuhu fannaru aula bihi. Ini riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Arti hadis ini kata, barang siapa banyak perkataan dia, banyak berkecek, nescaya banyaklah oleh tersalahnya. Tentu dah banyak salah. Apabila banyak kecek, kesalahan dia juga banyak. Apabila kurang berkecek, kesalahan dia juga kurang. Biasalah tu. Dan barang siapa banyak tersalah, nescaya banyak dosa. Apabila salah, maka dikira dosa. Dan barang siapa banyak dosa, maka api neraka itu terlebih utama dah dengan dia. Maka orang berdosa pada hari kiamat, maka api neraka lah paling layak dulu untuk dia. Masalah lepas pada dia bersih masuk syurga suku pasar. Tetapi kalau dengan dosa, tak layak dia nak masuk syurga. Masuk neraka dulu.
Maka neraka lah yang paling layak bagi orang yang berdosa pada hari kiamat. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Tuhan buat lidah ni ada manfaat dia dan ada mudarat dia. Maka mudaratnya lidah ni banyak katanya. Tetapi memadalah akan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, iaitu firman Allah Ta'ala. Dia kata kalau mu nak jadi baik sungguh, maka cukuplah satu ayat Quran nasihat kepada kamu nak menyatakan kebinasaan lidah. Lidah ni banyak masalah, banyak mudarat dia. Maka cukuplah ayat Quran Nisa tu menyedarkan kamu mengenai mudaratnya lidah. Ayat Quran kata la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Al-ayah. Artinya tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka. Najwa yakni bercakap dengan perlahan. Dalam bahasa kita duk biasa guna munajat. Munajat asal daripada najwa, najwa yakni meminta dengan cara perlahan dipanggil munajat. Kita berdoa dengan cara perlahan, itu dipanggil munajat kita. Dan Nabi ajar munajat, ya, Nabi berdoa juga dengan cara perlahan. Ada Nabi berdoa dengan cara suara derah. Ada. Dipanggil ibtihal. Ibtihal yakni meminta kepada Allah dengan suara yang derah. Nabi ada juga. Maka salah orang kata Nabi zikir ke gapo berdoa mesti slow. Sebab Nabi larang berdoa secara derah. Ada Nabi buat juga. Nabi berzikir derah, Nabi berdoa slow, ada juga. Nabi berdoa derah pun ada juga. Dipanggil ibtihal ataupun mubahalah. Boleh berlakulah. Maka katanya Nabi tidak ada kebaikan pun orang duduk bisik, duduk kecek slow, kecek derah kau, kecek slow kau. Maka semua perkataan manusia tidak memberi makna belaka, tak ada kebaikan, melainkan mereka menyuruh dengan bersedekah. Kecuali kita dok suruh orang bersedekah. Kecek ni tak ada makna, tak ada manfaat kecuali kita suruh orang bersedekah. Demo kata kena sedekah, ajak orang supaya bersedekah. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang, pada masa orang penting diri belaka, orang tidak peduli kepada saudara dia. Sesama Islam, bukan orang Islam pun kena tolong juga. Bukan kata orang Islam saja. Apatah lagi kalau orang Islam. Orang lain ni banyak mementingkan diri. Bukan kata orang kaya penting diri, orang susah pun penting diri juga. Orang ada pitih penting diri, orang tak ada duit pun penting diri juga. Semua mementingkan diri belaka, asal saja dia boleh hidup, orang lain tak usah hidup pun tak apa. Maka kita ajar orang suruh bersedekah, zaman-zaman orang pentingkan diri ni pahala dia banyak. Atau mendamaikan di antara manusia, atau menyuruh kebajikan. Kita suruh orang baik, suruh orang belajar, suruh orang sayang Allah, suruh orang sayang Nabi, suruh orang mengaji ilmu fardu ain, suruh orang sembahyang, suruh orang bersedekah, suruh orang jadi baik, suruh orang taubat, suruh orang gapo, maka hak ni menyuruh kepada kebaikan. Maka perkataan dia dikira pahala kebajikan. Dia tak buat pun dia suruh saja, boleh pahala tu. Atau mendamaikan antara manusia, au islah bainan nas, ataupun nak mendamaikan di antara manusia. Kita tengok saing kita balah, kita tengok orang kampung kita balah, kita tengok adik-beradik kita balah, kita tengok orang ni balah, tiba-tiba kita damai ke orang ni. Kita suruh dia jadi baik, dua orang ni tak balah, maka kita kecek untuk mendamaikan dua orang, maka dikira pahala.
Makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada beri manfaat. Barang tak ada beri manfaat, barang tak ada beri dosa. Berarti apa? Barang kosong, tak ada apa dia, tak kata ke orang, barang sia-sia. Dan engkau simpan ke akhir perkataan engkau pada yang beri faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Dia kata, jagalah perkataan kita daripada benda sia-sia. Benda dosa, lagi-lagilah kena jaga. Benda sia-sia pun, misalnya ikutlah, buat benda sia-sia. Tidak kata dosa ke apa dia, tetapi kecek benda sia-sia. Baiklah kita tukar suara kita saat ni. Kalau kita kecek sia-sia, tukar kepada zikir, tukar kepada selawat. Dosa tak dosa, tetapi benda tu sia-sia. Di dalam ilmu tasawuf, dalam orang betul-betul nak menghampirkan diri dengan Tuhan, yang bersifat dengan sifat takwa, buat Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, maka dia akan rasa sensitif benda lagu ni. Dia nak kecek benda hak Tuhan reda belaka. Sekalipun benda hak Tuhan reda kita nampak kecek biasa ya. Awak sihat ke tak? Kecek bukan mengajar, bukan gapo, nampak benda simple ya. Kadang-kadang buatlah awak suka, tetapi dia rasa benda tu boleh pahala. Rasa benda itu Rasulullah suruh menggembirakan hati saudara dia, maka benda tu dikira pahala. Kadang-kadang kita nampak orang kecek agama, tetapi agama menurut dia. Nah, dia kata ke orang, dia caci orang, guna bahasa berat-berat, sopoh ke orang, tak ada akhlak dalam berkecek. Maka kita nampak macam agama, maka tidak ada agama. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, nescaya tiada luput dengan dia dengan tinggal saat ni oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Kalau kita tinggal, luput kau tak pahala. Kalau kita tinggal, misalnya saya kalau tak kecek, kalau saya kecek boleh pahala tak? Kalau awak kecek, kalau saya kecek boleh pahala. Kalau kita tinggal, hak gitu terugi. Menyebabkan luput fadilat. Moleknya kena kecek kerana benda ni boleh pahala. Ataupun hajat-hajat dunia, kita nak minta gapo dia, nak beli, nak muamalah dengan orang, nak royak keinginan kita, nak minta tolong, nak gapo, tak salah. Hajat-hajat dunia. Dan barang siapa menyimpan maknanya tumpu ia daripada perkataan atas memberi manfaat, nescaya sedikit oleh perkataannya. Kalau kita cari perkataan-perkataan yang manfaat saja, nescaya kita akan kecek sikit saja. Kerana apa? Kerana hak manfaat ni sikit je. Nah. Maka kalau orang tu nak kecek benda hak manfaat, nescaya sedikit sangat dia kecek. Benda manfaat ni sikit sangat. Lepas tu hak sehari-hari kita duk kecek banyak-banyak ni, banyak hak tak manfaat. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada faedah. Katanya Syekh Abdul Qadir Mendili. Fikirlah. Ketika kita kecek benda yang tak ada faedah, bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, dia kata kalau mu zikir ganti daripada perkataan yang tak ada faedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Kalau mu nak kecek benda mengarut, benda yang tak ada faedah, kalau benda dosa tu berat lagi. Benda yang tak ada faedah pun, baik mu mikir, baiklah kata mu zikir, baiklah mu selawat. Kerana zikir Allah itu, zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas, dan perkataan yang tak ada faedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah kerah, tanah ko. Orang tu panggil tanah ko lah. Seluk tu kan, seluk hak kerah tu kan. Seluk tu apabila dia kering,
maka ia jadi tanah petok-petok tu panggil tanah ko. Tanah kerah lagu tu saja. Maka kecek zikir itu seperti emas. Kecek tak ada pedah seperti tanah ko. Maka hok mana munuk tentu emas lebih bernilai daripada tanah. Maka kadang-kadang orang pilih tanah daripada emas. Lah ni pok kita banyak pilih tanah pada emas. Maka betapa suka orang yang berakal, orang yang ada akal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akal ketul tanah kerah. Tak munasabah orang yang ada akal, orang yang bijak, katanya Nabi tiba-tiba pilih tanah daripada emas. Ini jika perkataan itu tiada padanya dosa. Yakni perbuatan perkataan sia-sia. Hak tak ada dosa. Digambarkan seperti tanah dah berbanding dengan zikrullah. Maka jika ada padanya dosa, lagu mana perkataan kalau ada dosa pula? Nescaya telah rugi ia sahabat meninggalkan emas dan mengambil gantinya akan sepotong api. Maka perkataan dosa ini seperti api. Api ni orang tak ambil, melecur lah tangannya, bubuh dalam mulut, melecur habis. Maka perkataan-perkataan yang jahat seperti api. Kita lah ni duduk kupu api untuk kita bakar diri kita sendiri. Siapa dia kupu dengan apa? Kupu dengan mulut kita. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Oh, ruginya lah. Lah ni kita rasa tak ada gapo, tetapi akhirat kita akan dapat nampak hasil dia. Jaga mulut, jangan kecek benda yang berdosa. Kalau tak boleh kawal, kalau nak naik lagi, sok peringkat lagi, jangan kecek benda hak sia-sia. Mesti keluar daripada mulut kita sama ada benda itu boleh pahala, benda tu mesti boleh pahala. Sama ada pahala fardu ataupun pahala sunat. Tanya khabar. Tanya sahabat kita ada hajat gapo, royak keinginan kita gini. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu. Contoh. Katanya Syekh Abdul Qadir Mandiling kata, contoh perkataan yang sia-sia. Dosa tak dosa tapi tak ada manfaat, katanya Syekh Abdul Qadir. Menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri. Duk royak makanan ni sedap, makanan tempat ni sedap, makanan restoran ni sedap. Benda tu perkataan tu tak dosa, tak dosa. Tetapi sia-sia. Makanan negara ni sedap, makanan negara ni sedap. Kecek daripada awal sampai akhir. Start by subuh sampai by maghrib bulan puasa duk kecek bak makan saja. Maka benda ni dosa, tak dosa, katanya Syekh Abdul Qadir. Tetapi benda ini masuk dalam kategori benda yang sia-sia. Dan segala adab manusia, negeri itu lagu ni, negeri itu lagu ni, pakaian dia lagu ni. Duk royak adat cerita orang. Tempat ni lagu ni, Maiding baru buka, ia mau jual ni. Royak cerita benda lagu tu. Dosa tidak dosa tapi sia-sia. Dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Syarikat ni naik, hak ni buka pula menega, hak ni gapo. Kita tak menega pun. Lainlah kita ahli perniagaan. Lainlah kita ni ahli perniagaan. Ada urusan kecek bab niaga ni pun tak ada pun. Duk kecek goni, duk kecek goni, tak ada apa. Buat masa saja-saja. Duduk pondok kecek benda lagu ni juga berat sekali. Paling berat sekali. Kalau duduk di luar tak apa. Ni duduk dalam pondok pun kecek benda lagu ni juga. Tak ada apalah. Dosa tak dosa tapi sia-sia lah. Sia-sia ni apa dia? Buat karel tu ni. Karel ni elektrik ni patut guna untuk kipas untuk gapo saja-saja. Buat habis karel nak bayar elektrik.
Kecek air liur ni guna untuk benda sia-sia. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Katanya Syekh Abdul Qadir. Barang sia-sia nah. Lebih-lebih lagi kita orang ahli ilmu, duduk mengaji ilmu, jangan duk buang masa. Banyak kecek mengenai ilmu. Banyak duk kecek mengenai zikir. Banyak kecek mengenai ibadat. Banyak kecek mengenai masalah-masalah hukum hakam. Nah, ni duk kecek benda hak tak ada kaitan dengan kita. Hak berat lagi pergi main game dah pula. Game. No, game ni tak ada kaitan dengan hidup dan mati. Benda hidup sangat bodoh, mati sangat bodoh, kita main game. Hak tu tak berat sekali. Kalau orang luar main game tak apa, ni hak duk ngaji pondok main game juga kan. Dosa tak dosa tapi gitulah. Buang masa. Nah, supaya kita ada nasi sepinggir, kita pun ambil lerak dari atas tanah. Bazir saja-saja. Air liur, gapo dia duk kecek benda sia-sia. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta. Ni ajar kecek tak betul. Hak berlakunya lagu lain, kita kecek benda lagu lain. Dan mengopak ni kita kecek mengenai peribadi manusia. Mengenai sikap manusia, mengenai peribadi orang lah. Kecek benda yang dia tidak suka dengar. Benda biasanya benda tak comel lah. Jangan benda molek. Kita kecek, dia warak, dia aling, dia bagus, dia zuhud. Sekali pun ada setengah orang jangan duk kecek, saya tak suka, tu tak jadi ngopak. Ngopak ni sebut benda hak tak comel. Zikru akhaka bima yakrah. Menyebut mengenai saudara kamu, zikru akhika bima yakrah, dengan benda yang ia tidak suka. Dan berbantah-bantah. Duduk kedai kopi, duduk balah, duduk berdebat. Duduk dalam YouTube-nya pakak berdebat. Duduk dalam Facebook pakak berdebat. Duduk dalam majlis ilmu duduk berdebat. Duduk rumah sorang pun berdebat. Bahasa gila berdebat dia panggil. Beranak boleh berdebat. Duduk dengan berdebat semacam. Duduk saja tak boleh. Nak cari juga gulawai. Nak berdebat juga. Gilah cari video lama-lama. Kau cari video siapa-siapa dia. Puas duduk saja nak berdebat ni. Sebab bismillah tu dia niat berdebat dah tu kak. Maka hidup dengan berdebat lagu tu ya. Amalan, perangai, akhlak tak bertambah. Tapi berdebat semakin rajin. Maka benda-benda lagu ni, berbantah-bantah ni biasa orang guna lidah. Lah ni ada juga tulis dengan tangan. Muka YouTube ke. Pakai tangan tulis-tulis belakang dia. Ikutlah. Tapi biasanya berdebat ni guna lidah. Dan memuji, puji benda tak ada faedah. Dan buat lawak, melawak dan selora. Buat benda hak tak ada faedah. Buat lawak benda selora kau gapo benda hak tak ada faedah. Bukan kau kita kata ada buat lawak ni al-mizahu fis safar sedekah katanya Nabi. Bergurau senda ketika musafir mendapat pahala sedekah. Warna mizah tu kasratul mizah tuzhibul haibah katanya. Kata ibarat-ibarat. Banyak bergurau menghilangkan haibat diri kita. Sebab tu tok guru tak gurau. Dia tawak lawak sebab nak suruh anak murid dia dengar kata. Kalau anak tok guru baik gak sudah lalu. Kita royak dia tak dengar kata ya. Jadi kena jangan buat backing sikit. Bukan tujuan gapo nak suruh mudah dia dengar kata. Kasratul mizah tuzhibul haibah. Banyak bergurau menghilangkan haibat. Bukan kata dengan anak murid, dengan bini, dengan anak-anak, maka jangan ajar bergurau sangat. Baru tak hilang hebat kita sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai tok guru, sebagai ayah, barulah dengar kata. Maka buat lawak hak tak ada faedah lah. Buat lawak lagu ni lah, kecek patut suka selak, kah lagu tu. Kalau benda tu tak ada kaitan dosa, tak dosa, cuma sia-sia. Adapun berdusta, katanya, maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Kita kecek tak serupa dengan benda hak berlakunya. Kita kata ya, sebenarnya benda tu tidak.
Kita kata tidak, sebenarnya benda tu ya. Sudah. Benda tu dusta. Kita tahu, kalau kita tak tahu, benda tu dipanggil dusta. Cuma kalau kita sengaja tahu pula, maka benda tu berdosa. Kalau tak tahu, benda tu karut rupanya. Saya ingat benda tu betul. Saya ayak ke awak. Saya tak tahu. Awak telah berdusta. Dosa ke tak sebab tak tahu? Tak dosa. Cuma tetap dipanggil berdusta. Sama ada mengetahui ia akan demikian itu dan sengaja ia atau tiada, sengaja atau tak sengaja tetap dipanggil dusta. Cuma dosa tak dosa. Dan mengetahui dan sengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Sengaja tu dikira dosa lah. Tapi kalau tak sengaja, maka tak dipanggil tak dosa lah. Dusta tetap dipanggil dusta kerana kita kecek berlainan dengan apa yang hak berlaku. Telah firman Allah Ta'ala, fa naj'al la'natallahi 'alal kazibin. Artinya maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian yang berdusta. Maka orang yang berdusta akan dapat laknat Tuhan, yakni orang yang sengaja dan tahu benda itu dusta, tiba-tiba dia royak juga, dia beritahu juga, maka dia berdosa. Tapi kalau orang ni tak tahu, tiba-tiba dia siapa, mungkin dia hati lurus terik ke, dengar cerita dia pun royak cerita. Ya, cerita ni karuk sebenarnya, ya Rabbi. Lagu mana? Dusta. Ya, saya berdusta kerana kecek benda tak sah. Tapi tak dosa sebab dia tak tahu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Wa ma zalal abdu yataharral kazib hatta yuktaba indallahi kazzabah. Artinya lazim ke oleh kamu benar, ajar mulut kita kecek benar, ajar jangan menipu. Biarlah jaga-jaga dusta nak kata gana, tapi biar buat adat kita, mulut kita, tradisi kita kecek benar. Nya adalah kadang-kadang yang kecek kau gapo tak betul tu, tapi jangan buat kebiasaan lidah kita tu. Maka lazim ke oleh kamu sentiasa jaga mulut kamu tu biar benar semacam. Kerana kebenaran itu menyampai kepada kebaikan lah. Dan kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Sentiasalah seorang laki-laki itu benar dan bersungguh-sungguh ia untuk menjadi orang benar. Bersungguh-sungguh dia, cara dia, jangan yang mikir, yang kecek ni nipu ke tak. Sehinggalah ditulis akan dia di sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Maka apabila orang itu sentiasa kecek benar, maka dapat gelaran siddiq di sisi Allah. Sekalipun dia ada dusta, tapi dah dapat gelaran di sisi Tuhan, ditulis di sisi Tuhan sebagai orang yang benar. Dan jauhkan kamu daripada dusta, kerana dusta itu menyampai kepada jahat, seperti keluar daripada taat. Jahat dusta ni maksiatlah, dusta. Dan jahat itu menyampaikan kepada neraka. Sentiasalah hamba itu bersungguh pada berdusta. Ada orang ni minat sungguh kecek nipu. Tak kecek nipu serah tak sah serah. Ngajar agama pun menipu, jadi goni pun menipu, jadi polis pun menipu, jadi accountant pun menipu, jadi pemimpin pun menipu, jadi orang bawah pun menipu, jadi orang atas pun menipu, jadi orang bawah, jadi rakyat pun menipu. Jadi tok imam menipu, tok bela menipu. Maka kaki menipu ini suka dia. Kalau tak nipu tak sah. Hidup dengan menipu. Maka penipu ini macam-macam watak. Katanya Piramli, tengok cerita penyamung. Bujai lapuk dah, cerita penyamung tu. Alibaba bujai lapuk. Apabila hari cuti, penyamung-penyamung keluar ke bandar-bandar dengan macam-macam rupa. Ada pakai baju hakim penipu.
Ada pakai baju polis, ada jadi Piramli nak ajar hok duk sebar di dalam negara macam-macam watak tu ramai hok menipu. Penyamung dah berlaku-laku ini oyak ni. Dia kata sentiasalah hamba bersungguh duk menipu pacerah. Berlakunglah, nyamalah, jadi ahli agama menipu. Nah, menipu kau ni, menipu ngawatak serba, watak jubah, watak gapo, macam-macam. Hinggalah ditulis akan dia di sisi Allah orang yang banyak dusta. Ada di sisi Tuhan ditulis orang kazab gak. Orang dusta gak, tak ada apa dah lah. Dikehendaki dengan ditulis di sisi dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar. Dapat gelaran di sisi Tuhan, dia ni orang siddiq, orang benar. Kadang-kadangnya ada sasu silap kata guan dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Dapat pahala orang siddiq, orang yang banyak benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua banyak dusta, orang kazab, orang yang banyak mendusta, kecek nipu pacerah. Ya kecek tu kalau 100 tu 99% nipu saja. So ya hak betul. Gapo dia? Gitu ya orang lain. Orang lain tu salah berlaku, mengarut berlaku. Dan mendapat ia akan sifat dusta yang banyak, dapat gelaran kazab. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kazib wallahu a'lam. Apakah hukum imam minum air antara dua khutbah? Minum air. Oh, tidak ada masalah apa. Antara dua khutbah, khutbah Jumaat ke, khutbah hari raya ke, tu imam dagu air. Boleh minum air, boleh minum air. Tidak jadi masalah. Dia jangan batal air semaya ya. Lagu tu. Saya kerja di laut 3-4 bulan belayar. Dalam masa saya belayar tu saya tak solat Jumaat. Apa hukumnya dan apakah gaji yang saya dapat itu berkat? Dia kerja 3-4 bulan dalam laut. Apabila 3-4 bulan maka tak ada masjid dalam laut. Kalau masjid jin tak tahulah. Tapi dalam laut tak ada masjid. Maka dia duduk dalam kapal tu tak semaya Jumaat. Apa hukum saya kerja lagu tu 3-4 bulan tak pergi semaya Jumaat? Hukum dia halal pekerjaan tu sebab tak ada semaya Jumaat. Dia ni kita wajib semaya Jumaat kalau ada tempat kawasan tu orang buat Jumaat, cukup syarat Jumaat. Maka kalau kita tak semaya apabila cukup syarat baru berdosa. Ni masjid pun tak ada. Lepas tu hak dalam atas kapal tu semua bukan orang mustautin pun. Maka kalau nak buat Jumaat pun tak sah. Maka tak semaya, tak dosa sebab kita buat benda hak tak cukup syarat pun kita. Supaya ni kita tak semaya subuh. Apa awak tak semaya subuh? Tak masuk waktu dia, okey? Tak cukup syarat dia lagi. Maka tak dosa. Lepas solat maghrib saya tunggu isya. Tapi time saya tunggu tu saya tak tahu, saya ketuk kodok. Wajib kodok ambil wuduk semula, tidak wajib ambil wuduk. Wuduk ni akan batal apabila kita yakin kita tu batal. Misalnya kita duduk tu bunyi tom. Berasak atas orang. Tubik api. Maka jelas yakin. Tapi kalau kita duduk nunggu lama rasa ke batal dah semaya ke saja. Yakin tak? Bunyi kodok, bau kodok tak ada pun. Maka tidak batal semaya. Semata-mata menunggu yang lama tidak menyebabkan batal semaya. Mohon pencerahan apakah hukum menantu perempuan menjaga mertua? Terima kasih. Menantu perempuan, apabila seorang perempuan berkahwin dengan anak jantan kita. Kita orang Tino ada anak jantan. Maka anak jantan kita nikah dengan orang Tino pula. Kita orang Tino ada anak jantan, nikah dengan orang Tino, jangan nikah dengan jantan. Maka apabila nikah dengan orang Tino, tak ada masalah lah. Kalau kita orang jantan, ada anak jantan, dapat natu Tino. Dapat natu Tino lah. Maka natu Tino kita ni tak batal semaya dengan kita. Sebab dipanggil zaujatul ibni. Isteri kepada anak jantan kita. Maka lagu mana kita duduk cara tak ada air semaya, nak setuh dia ke apa dia, maka tak apa.
jadi mahram dah. Siapa bila-bila. Nah tu kita cerai dengan anak kita. Nah, ada masalah. Maka jumpa mana-mana pun boleh salah tak batal semaya. Okey. Biasanya orang-orang kaya kalau anak-anak dia malah kohong belaka, malah cara ke dia, anak-anak dia nak piti saja, maka biasa dia ambil menantu. Natu tino ke ataupun orang tino, misalnya dia anak jatah, mak dia tu wadah, mak dia payah. Biasanya kalau orang mak ayah dia sakit, dia anak jatah, dia malah cara bini dia tu tolong cara, menantu dia lah. Boleh. Sebab apa? Sebab aurat pun biasa orang kaya lagu tu lah. Natu hok jo cara. Kerana apa? Bak aurat, bak setuh pun tidak ada masalah apa, tak batal semaya. Boleh, tak ada masalah apa. Nak jaga, nak khidmat kepada mertua kita, terpulih kepada kita. Boleh tak tolong share tip ataupun doa untuk kejutkan orang yang susah bangun sahur. Terima kasih. Ambil air sebeledi, juruh atas kepala dia. Kalau dia tak bangun lagi, ambil air, selai kepala dia, biar lemah, dodeh-dodeh. Baru dia khabar. Kalau dia tak bangun, terpulih kepada dia. Sahur ni sunat saja. Tak ada doa, tak ada gapo, buat lagu tu. Ataupun ambil katil kepik tekuk dia. Biar dia bangun. Orang payah tidur bangun ni nak kata lagu mana? Dia kata tip kau doa lah, kata lagu tu lah. Nak suruh minum air tak jadi, buat goni tak jadi, macam-macam usaha dah. Buat lagu tu lah. Saya nak tanya petua. Patai larang dan ayat bagi isteri yang baru melahirkan anak. Petuanya orang Tino kalau lepas pada beranak, gapo dia? Pertama dia duduk dalam nifah. Nifah ni dia duduk dalam kota 60 hari. Skala hik ni 15 hari ya paling tinggi. Tetapi apabila dia beranak, keluar darah dipanggil darah nifah. 60 hari, 2 bulan dia tak semayang, dia tak boleh naik masjid, dia tak boleh banyak benda-benda hak hik tak boleh nak buat. Maka hidup dia macam kotor sikit. Maka setan mudah nak damping, jin mudah nak damping. Ada orang jadi gila meroyal lah gapo. Ada orang apabila tak boleh semayang, zikir pun malah. Dah tubuh dia kotor. Maka benda-benda hak tak comel ni banyak nak menghampiri dia. Jadi banyak-banyak baca wirid, baca zikir. Ganti daripada baca Al-Quran. Patai larang pula. Kena orang zaman dulu macam-macam lah. Kena tanya Tok Beda. Baluk perut lah. Buat goni lah. Gotu lah. Orang lain ni tak ada patai larang dah. Lepas pada beranak, main gimnastik. Main ukah pokoknya. Berat tak ada apa dah. Orang dulu patai. Patai lagu mana? Nikah dengan bini. Beranak. Anak berapa? Anak 15 orang. Supaya dengan bini hok zaman dulu. Orang lah ni nikah boleh anak seorang. Supaya dengan anak boleh 30 orang dah. Tak pandai jaga diri, tak pandai jaga body. Orang dulu baluk perut lah, gapo lah. Jadi kena jaga sikit isteri kita ni. Kena tengok sikit. Kerana setan suka hampir kepada dia sebab dia duduk dalam nifah. Tengok kalau dia ada rasa tekan kalau ni kan macam-macam. Jadi tekanan lah, bunuh anak lah, gapo dia lah. Kita tengok tok lelaki, kena ada peranan lah. Kita tengok, nampak bini kita duduk mengamuk, nampak tengok lain macam, duduk sengih sorang. Duduk kira putih berah. Nampak, duduk main pisah-pisah lambung. Janganlah. Jangan buat ngamuk lagu tu. Anak-anak tu kena buat lari lah. Namun kata anak bini dia nak belajar kungfu. Jangan. Lepas ni mari sembelih kita-kita ni. Jadi kena tengok, kena jaga perasaan dia. Sebab dia sakit beranak lagi, dia letih lagi, anak buat perangai lagi. Duduk menaung, duduk berjerit, dia nak tidur tak boleh. Jadi tekanan, supaya kena seksa dah, akhir sekali jadi gila. Jadi kena jaga sikit tu. Ustaz saya solat pada rakaat ketiga, buat saya buat lagi sekali tahiyat awal. Dan rakaat keempat,
tahiyat akhir. Sebelum saya bagi salam, saya sujud sawi. Adakah sah solat saya? Sah semaya dia, tak ada masalah apa. Nah, asalnya dia solat sujud sawi tu dia tak tahu tu. Sepatutnya batal semaya dia ni. Sepatutnya tahiyat ketiga ni batal, dia duduk tahiyat awal ni. Tapi mungkin dia tak sengaja. Kaedah dia kalau kita buat benda yang sengaja batal, tak sengaja tak batal. Gapo dia contohnya? Buat tahiyat pada rakaat yang ketiga. Sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal. Maka disunatkan sujud sawi. Maka semaya dia sah semaya ni. Selepas solat makmum baru tahu imam tak sah solat sebab menanggung najis. Kena solat semula kodok gini. Najis tu najis lagu mana? Najis sembunyi ko, najis zahir ko, najis batin. Maka najis batin ni katanya ulama najis hukmi, najis hok tak nampak. Seperti contohnya kain pelekat tu imam kena air kecing anak dia. Tiba-tiba tu imam basuh jenis malahnya sakut di pitu. 2, 3, 4 hari tak ingat nak basuh lagi tapi le dah bawa air kecing anak dia nya pakai buat semaya. Dia tu imam. Lepas pada semaya baru teringat, ya Allah ya Tuhan aku kata air kecing kain pelekat ambo ni kena air kecing tapi ambo tak basuh. Patut tak bang tu imam. Oh ambo 2, 3 hari tu ambo ingat nak basuh tak basuh-basuh. Sudah. Tok imam saja kena ganti, makmum tak payah ganti. Tapi kalau najis tu najis zahir, nampak ni. Ada rekat sama besar dengan pinggir atas belakang tok imam. Sepak tarik lembu misalnya. Makmum duk perhati, terbelalak belik. Tok bila pun tengok lagu tu, maka kena qada habis dengan untuk makmum habis kena qada. Sebab najis tu zahir. Jadi kita tengok. Kena sulai qada, tengok najis zahir ke najis batin, najis hukmi. Bagaimana cara untuk ambil wuduk jika kaki ada luka yang tidak boleh kena air? Kaki tu mana? Kaki ko di betih ko. Kalau kaki ni tengoklah kita basuh sekadar mampu dulu, ambil air macam air semaya macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki hok kawasan hok boleh basuh dulu. Basuh tinggal hok kawasan hok tak boleh basuh tu, maka ambil air tangan basuh, maka tapuk tak di kain tempat hok balut luka tu. Misalnya kaki kita balut sini misalnya. Lepas pada basuh belakang lain, hok ni tak boleh basuh lagi. Okey, basuh tangan, tepuk atas tempat ni. Basuh tangan, tepuk. Lepas lagu mana? Tak boleh basuh lagi dia. Okey, kesat-kesat tangan, tayamum. Tayamum muka dengan tangan ganti daripada tempat tak boleh basuh ni di kaki. Jangan kita tayamum di kaki pula. Tamu di muka dan tangan ganti di kaki. Jangan kita tayamum di kaki pula. Jadi muka lain dia pula. Buatlah lagu tu sampai bila-bila, sampai cabut, sampai hilang, sampai sia daripada balut teh saat ni. Boleh qada solat sunat tarawih jika kita niat ganti qada solat fardu subuh dalam Jumaat, solat sunat tarawih boleh. Tak ada masalah gapo dia. Makruh saja hukum dia. Semaya qada berimam ke semaya sunat tarawih. Ataupun orang semaya sunat tarawih ikut kita semaya qada. Makruh saja, semaya tu sah, tak ada masalah. Apa hukum minta derma atau sedekah tetapi orang tu bukan susah? Nabi kata haram minta harta dengan orang ni, hukum dia haram. Nabi kata siapa dia yang meminta harta manusia sedekah dia tidak layak untuk meminta, maknanya dia ada duit lah, bukan orang susah, maka dibangkit ke hari akhirat tak ada daging pun di muka dia. Tak ada daging. Apa maksud tak ada daging? Kerana dia menjual muka dia pergi minta orang. Dia ada duit, maka Tuhan buai habis daging dia di hari kiamat kerana dia macam nego lah sedikit. Guna air muka dia untuk minta sedekah buat muka kesian. Tak boleh hukum dia minta. Ustaz, bolehkah kita gerakkan mulut apabila berdoa dalam bahasa Melayu ketika sujud tanpa keluarkan suara? Adakah dikira berkata-kata dalam solat? Dah. Berkata-kata ni bunyi suara. Macam ni kecek lagu ni. Bunyi suara, gerak mulut. Tapi kalau bunyi gerak mulut, atau lekat badi. Lekat badi. Apa mulut kecek saja, suara tak bunyi, itu tak panggil kecek. Tetapi tengok, gerak bibir tu juga apa. Maka kalau gerak bibir main, kita tak main saja.
Kita molek saja main, maka hukum dia batal semaya. Gerak ke anggota kecil, kalau niat bermain-main, hukum dia batal. Tahiyat. Apa dia buat gini? Saja main. Ikut Wahabi pula. Kau ni kau buat main gini saja. Maka hukum dia batal. Anggota kecil ke? Anggota kecil kalau niat bermain-main, batal dalam semaya. Ustaz, betul kau mati asbab sakit perut dikategorikan mati syahid? Minta ustaz jelaskan. Dalam kitab-kitab sebut, kalau orang mati dengan sebab sakit perut, mati beranak, mati kena taung, mati lemah, mati angau, mati beragai, tu orang panggil mati beragai lah. Maka kalau mati tu semua tu dapat pahala mati syahid. Syahid akhirat lah. Tuan tu kena mandi juga tapi dapat pahala ganjaran syahid akhirat. Mati boleh puasa, mati dalam ilmu, mati dalam belajar ilmu, mati ketika musafir, mati banyak benda lah disebut ulama, disebut dalam kitab-kitab. Ustaz, kalau saya masih dalam proses menghafal doa kunut, adakah sah kalau saya baca doa kunut sebanyak yang saya hafal? Adakah saya kena buat sujud sawi selagi tidak hafal semua ayat-ayat tu? Ya. Sujud sawi, kunut ni hukum dia sunat. Kalau kita semaya subuh tanpa kunut pun sah. Tetapi afdalnya sujud sawi. Ataupun kita baca separuh saja sujud kunut. Ya, kena sujud sawi. Kena baca daripada awal. Allahumma hdini sapa wasallam. Baca habis. Baru tak payah sujud sawi. Kalau tidak, sunat sujud sawi. Sah qada puasa bila mandi wajib sesudah masuk waktu subuh. Sah, tak ada masalah apa. Sekalipun apabila kita mandi menyebabkan masuk air dalam telinga kau. Masuk air dalam mulut. Cawe masuk air dalam mulut tengah mandi. Ni pun kohong lagu ni. Misal contohnya tengah mandi tu telai air. Telai pula banyak. Sekali dengan cetuk-cetuk apa semua. Kenyal. Maka hukum dia tidak batal kerana tertelai tu kerana buat benda wajib. So hukum dia tak ada masalah. Gapo? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.